العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي جعلنا من الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para alim ulama, Tuan-tuan guru, para asatiz, Tuan-tuan haji, bakal-bakal haji, hadirin, muslimin, rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingganya kehadirat ilahi, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha terpuji atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk sama-sama menjalani perintah darinya, iaitu solat secara berjamaah, solat asar secara berjamaah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita syukur kepada Allah kerana dipertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Sekali lagi kita syukur pada Allah sehinggalah kita dapat hari yang ke-21. Mudah-mudahan kita dapat habiskan Ramadan ini dan bertemu lagi Ramadan akan datang. Para alim ulama sebelum Ramadan dia akan bersiap-siap siaga selama 6 bulan sebelum hadirnya bulan Ramadan. Kita orang awam start bulan Rejab, Sya'ban baru masuk Ramadan, tu kita. Tetapi para alim ulama salafus salih bersiap siaga untuk bertemu Ramadan ni 6 bulan awal. Apabila selesai je Ramadan, maka dia akan menjaga perilaku Ramadan tu selama 6 bulan lamanya. Allahu Akbar. Maka sudah pastilah kita tak mampu nak melakukan seperti itu. Namun keberadaan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada dalam bulan Ramadan ni, kita lakukanlah yang terbaik.
khususnya Ashr awakhir Ramadan, iaitu 10 terakhir Ramadan. Kita tak tahu tahun ini kita dapat 10 Ramadan ke tidak yang terakhir. Nabi SAW apabila tiba 10 terakhir, Nabi akan beriktikaf. Nabi akan beriktikaf. Lebih kurang 7 kali Nabi beriktikaf. Ya. Tetapi pada tahun terakhirnya Nabi tak ambil 10 hari lagi dah. Nabi habiskan masanya selama 20 hari Ramadan yang terakhir. Bukan 10 lagi, 20 hari. Kita yang 10 hari ni pun kadang celam celup tuan-tuan je. Mohon maaflah, saya orangnya lah, ya, terutamanya yang kadang-kadang cukup sempurna 20, kadang-kadang 8, ya tuan-tuan ya. Kita azamlah, moga-moga dengan beradanya kita dalam 10 terakhir ini, kita meraih kesempatan, mendapat peluang bertemu dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadar, siapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, mendirikan apa? Mendirikan solat atau ibadah-ibadah yang lain, imanan, penuh percaya janji Allah. Dipanggil itu, dia percaya dengan janji-janji Allah ni, beriman dengan Allah, tapi dia percaya juga dengan janji Allah. Wahtisaban, wahtisabannya mengharap pahala ganjaran daripada malam Lailatul Qadar itu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, niscaya Allah hapuskan dosa dia. Ghufira lahu ma taqaddam, kata Nabi, Allah habiskan, ya, ma taqaddam, apa dosa-dosa yang terdahulu, min zambi, dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan, dosa ni ada 2 kategori. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Dosa kecil, kata para alim ulama yang mentafsirkan, khususnya Ibn Hajar Asqalani menyatakan dosa kecil habis, tetapi dosa besar perlu dengan berserta dengan taubah, ya. Sebab itu ada sabda Nabi SAW, bila mana seseorang itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka tidak ada kebaikan dia pada Ramadan itu. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang tidak dapat malam Lailatul Qadar, maka tidak ada kebaikan Ramadan kali itu. Ya Allah, bertakut kita tuan-tuan. Jangan miss tuan-tuan. Dapatlah, tak dapat kita qiyamul lail di kat masjid, berqiyamul lail lah berjemaah seperti musim PKP yang lalu bersama ahli keluarga kita, ya. Tapi sangat-sangatlah yang dituntut, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-8, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya senya, innama, Allah tak sebut inna saja, tapi Allah sertakan dengan ma-nya kat situ. Innama, kalau ikut kaedah nahwu, maksudnya hanya senya, tak ada yang lain. Gitu. Ya'muru, yang makmurkan, masajidallah, iaitu tempat-tempat sujud. Di mana-mana rumah yang tempat sujud, sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amana billah, hanya senya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tuan-tuan, amana billah artinya orang yang beriman kepada Allah. Sudah pasti dia akan benar beriman pada Allah yang layak memakmurkan rumah Allah.
Jadi kita doa pada Allah supaya kita dimasukkan, digolongkan orang yang hanya senya itu tadi, yang memakmurkan. Dan orang yang ke rumah Allah ni hanya orang pilihan, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan berada dalam Ramadan, hanya pilihan. Saudara mara kita ramai yang tak mampu ke sini. Bukan saudara mara lagi, anak penak kita, anak beranak kita pun belum tentu Allah pilih. Sekalipun dia itu Masya Allah jawatannya tinggi, pangkatnya besar, titlenya hebat-hebat, tetapi ingat, hanya senya yang memakmurkan rumah Allah, iaitu orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, hari balasan. Tuan-tuan dekat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus syukur pada Allah, ya, bertemu kita pada hari yang ke-21. Hari yang ke-21, tuan-tuan. Daripada malam tadi hujan dah. Saya tak tahu tempat tuan-tuan hujan tak? Ya, saya berada di jeram masjid, hujan lebat di situ malam tadi. Ya. Dan malam tadi saya cuba tengok bintang ada tak. Ya. Suasana malam kena tengok, tuan-tuan. Malam tu dipanggil mencari malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan jangan tunggu, tuan-tuan kena cari, kena lihat macam mana malam. Apabila tuan-tuan lihat dan cari, tuan-tuan jangan bagi tahu siapa-siapa. Kalau tuan-tuan temu dengan sesuatu benda-benda yang Allah anugerahkan untuk kita. Kadang-kadang pokok itu tunduk sedikit. Ada kadang-kadang kita jumpa suasana terang benderang, sedangkan orang lain gelap gelita nampaknya. Jangan cerita, sebab itu adalah rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Biarlah kita dengan Allah, ya. Dan kita kena cari, tuan-tuan. Tengok lagi, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Aku tak nak yang dikatakan keluar Ramadan tiada kebaikan dalam diriku. Allah, tak dapat apa-apa Ramadan itu. Na'udzubillah. Hanya yang dapat, kata Nabi apa? Lapar dan dahaga saja, atau penat sembahyang sahaja. Gitu. Takut penat 20 rakaat, penat. Ya, puasa, Allahu Akbar, penat, tuan-tuan puasa ni. Ada orang menyatakan, ya, saya puasa tak lapar, Ustaz. Kena ragu-ragu dengan perkataan itu, tuan-tuan. Adakah orang puasa tak lapar? Sedangkan Nabi sendiri pun lapar, pilihan Allah pun lapar, dia tak lapar. Tengok sembahyang ni celam-celup juga. Takbiratul ihram habis, kita sebut Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, habis. Takbiratul ihram saja dah gagal. Macam mana dia katakan bahawa dia itu puasa tak lapar? Allah, takut kita, tuan-tuan, dia. Maka kena khawatirlah bagi siapa yang puasa tak lapar tu, ya. Jadi tuan-tuan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin kongsikan pada petang ni, ya. Mungkin tak ambil masa lama lah. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang 7 keistimewaan Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar saban tahun lebih baik dari 1000 bulan. Tuan-tuan, benar ke kita tahu Lailatul Qadar itu? Tanya balik, betulkah aku ni tahu sebenarnya tentang Lailatul Qadar? Kalau aku tahu ni, nescaya aku akan cari daripada 6 bulan seperti para alim ulama cari Lailatul Qadar tu, tuan-tuan. Ya, cari. Kan kita pernah dengar, barang siapa yang dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada amalan harian kita, amalan itu siapa buat lebih baik berada daripada malam Lailatul Qadar itu. Ada hari-hari yang biasa, tapi kita pun kadang-kadang indah tak indah, tuan-tuan. Nabi kata, barang siapa yang solat ba'diyatul isya 4 rakaat, ba'diyatul isya, selepas solat isya, solat ba'diyah 4 rakaat, seolah-olah dia beramal pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya, tuan-tuan,
Ya, Allahu Akbar. Namun begitu, kita kadang-kadang tak sedar bab itu. Tinggal lagi bila kita berada dalam Ramadan, kita kena kenal Lailatul Qadar tu sebenarnya apa Apa istimewa Lailatul Qadar ni? Hanya 1000 bulan ke? Kita cuba lihat, pantau pandangan ulama tafsir Al-Quran berkaitan dengan surah Al-Qadar. Ya. Kalau saya sukalah saya kongsikan dengan tuan-tuan, ada seorang salah seorang daripada ulama Malaysia kita, dia telah tulis satu kajian tentang 7 keistimewaan Lailatul Qadar ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, ini pada malam Lailatul Qadar. Ada orang tanya, "Ustaz, malam Lailatul Qadar turun ke?" Kan Allah sebut syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kan bulan Ramadan, tak cakap malam tu. Ini semuanya Quran, tafsir Quran ditafsirkan dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, turun lagi ayat Al-Qadar, menguatkan, ditakkidkan lagi bahawa memang betul lah bahawa Al-Quran ini diturunkan. Ya. Jadi nak bagi tahu sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Bila malam Al-Qadar, malam itu menjadi malam yang paling penting bagi umat Islam. Bulan syahr Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran dipanggil Sayyidus Syuhur. Apa dia? Penghulu segala bulan. Malam jadi penghulu, jadi malamnya. Walaupun kita tahu penghulu hari itu adalah hari Jumaat, tetapi penghulu malam dipanggil malam Lailatul Qadar. Gitu. Dia ada beza, tuan-tuan. Ya. Tetapi peliknya, dalam ayat surah Al-Qadar ni Allah boleh tanya pula, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Hambaku, tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Tengok ya. Bila Allah tanya bukan berarti Allah tak tahu. Tapi Allah nak bagi tahu pada kita. Tolong jaga ni. Bila ada Allah Ta'ala nyatakan satu perkara, tiba-tiba Allah datangkan istifham dipanggil, tanda tanya. Alamatus soal, ada tanda tanya Allah sendiri. Artinya Allah nak bagi tahu ini perkara penting, jangan main-main. Aku nak bagi tahu pada hamba-Ku ini sangat penting. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu tak wahai hamba-hamba-Ku, apa sebenarnya malam Lailatul Qadar? Oh, imam kita selalu baca. Ya, tapi betulkah kita faham tentang itu? Maka kajian demi kajian ada 7 keistimewaan dalam surah Al-Qadar itu jawab sendiri. Ya, apa yang pertama disebut keistimewaan yang pertama ini, iaitu waktu diturunkan tu. Keistimewaan yang pertama ni ialah Al-Quran. Istimewanya pada Lailatul Qadar itu, kerana istimewanya apa? Turunnya Al-Quran. Sebahagian ulama menyatakan dalam kitab tafsir, saya tak ingat tafsirnya apa, satu huruf yang dibacakan di dalam bulan Ramadan lebih baik daripada mengkhatamkan di luar Ramadan. Satu huruf. Kan kalau kita dah khatamkan panjang, makan masa sampai 30 hari, satu hari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Ini satu huruf lebih baik. Ya. Bila kita belajar, tuan-tuannya, bila ada ulama kaji, "Ustaz, kalau 1000 bulan tu Ustaz, berapa kali kita buat Ustaz?" Maka ulama susun 26,500 dot lagi kalinya. Satu malam tu kita telah beramal dengan 26,500 kali beramal ibadah. Kalau solat 2 rakaat, maka kita telah buat 2,650. Banyak, tuan-tuan. Bukan 1,000, bukan 2,000, tetapi 26,000. Allah, hak tu penting Al-Quran, tuan dia.
Al-Quran kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan sepupu Nabi, sepupu Rasulullah, yang mana Abdullah bin Abbas ini ya ketika lahirnya dihulurkan kepada Nabi, Nabi tahnikkan dia. Tahnikkan dia bagaimana? Tak makan kurma, tak ambil madu, tetapi apa? Dibacakan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kemudian Rasulullah pun kucuk, dibacakan doa ya. Kalau ada anak-anak yang masih kecil ni tuan-tuan je, bacakan doa itu ya. Khususnya sebelum 7 hari kelahiran, baca, tahnikkanlah dia ya. Boleh. Atau tuan-tuan pun ambil kurma, tak kira kurma apa, ajwa lebih baik, kunyah Allahumma barik lahu, Allahumma barik fi, Allahumma barik fi, Allahumma barik fi. Boleh ambil, masukkan, buat rasa-rasa, kenakan di langit dia, biar dia isap. InsyaAllah anak itu cerdas dan tegas ya, cerdas dan tegas. Kita, Allah, mungkin mak kita tak buat, tak tahu ilmu ni ya. Habis Ustaz, anak saya dah 30 tahun Ustaz, anak saya dah 60 tahun Ustaz, umur saya pun dah 80 tahun, nak buat macam mana si bulan ini? Banyakkanlah baca Al-Quran, kemudian sedekahkan pada dia. Khusus ada amalan seperti amalan permulaan kelahiran. Bagaimana? Azankan 3 kanan, iqamahkan 3 kiri, bacakan inna anzalnahu fi lailatul kanan, baca qul huwallahu ahad kiri, supaya tidak diganggu, khususnya sibyan, tak ganggu dengan para jin-jin dan syaitan-syaitan. Habis kalau dah besar ni, bacakan inna anzalna, baca, sedekahkan pada dia, atau jumpa dia tiup. Jangan tiup depan-depan je, nanti disangka kita buat apa pula kat anak kita gitu. Baik. Dan itulah salah satu kenapa kena bacakan inna anzalna, supaya selain daripada gangguan, dia tidak suka kepada perkara-perkara maksiat. Tak suka tengok kat laptop ke, kat handset, ada internet, astagfirullah, cepat-cepat. Itu yang kita nak, anak macam tu. Ini kata peluang tidak boleh dilepaskan, sekali pandang, kata dia. Tak boleh pula ya. Kena hati-hati itu. Baik. Yang pertama, turunnya Al-Quran, diturunkan daripada dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kepada Nabi secara beransur selama 23 tahun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua, disebutkan Allah nyatakan lagi ya, Allah nyatakan lagi apa? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Yang ini kita kadang tersalah faham. Maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar itu, ya ini yang maksudnya malam kemuliaan itu lebih baik. Khairun isim tafdil, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama ya, bukan sebanding, tak, lebih baik. Mungkin jadi 2000 bulan, mungkin lebih lagi. Allahu Akbar. Imam An-Nakai dalam Lataiful Al-Ma'arif menyatakan amalan Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. 1000 bulan ni macam mana nak kira Ustaz? Iaitu kiranya 83 tahun 4 bulan. Atau dia tulis 83.33 gitu. Jadi ulama kata ambil terus, bundarkan jadi sebabnya 3 dibundarkan jadi 4, 83 tahun 4 bulan. Yang dimaksudkan kata Imam Mujahid dan Qatadah dan ulama lain yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Dalam kitab Zadul Ma'asir ya. Ini dalam kitab Zadul Ma'asir disebutkan oleh Imam Mujahid dan Qatadah dan ulama yang lain. Maknanya tuan-tuan, solat di luar Ramadan dengan solat Ramadan dan solat Lailatul Qadar lain, sangat berbeza tuan-tuan.
Ramadan yang biasa kita gandaan sunat dengan dapat pahala fardu. Fardu dapat 70 kali fardu. Tetapi malam Lailatul Qadar ni digandakan lebih baik daripada 83 tahun. Bayangkan, kalau 70 kali ganda kalikan dengan 83 tahun 4 bulan atau lebih daripada itu, tak terkata tuan-tuan banyaknya ya, pahala itu. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis qudsi, kata apa? Segala kebaikan dan amalan baik anak Adam ni digandakan sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Tetapi untuk puasa anak Adam ini, orang beriman ni, hanya Allah saja yang bagi. Tak terhitung. Malaikat yang turunkan hujan ni, boleh kira setiap titik yang hujan diturunkan, wallahu a'lam berapa bilion titik-titik ini. Tetapi untuk mengira pahala yang beradanya malam Lailatul Qadar tidak akan mampu. Berpuasanya orang dalam bulan Ramadan tak mampu dikiranya ya, sebab itu tolong jaga. Ada kajian menyatakan tolong cek, ada lebih kurang 23 kesalahan yang selalu dilakukan oleh umat ini. Yang pertama, ketika masuk bulan Ramadan, niatnya masih kotor, masih lagi cakap perkara-perkara yang lara, suka keji, suka mencela dan sebagainya, masih lagi ada dalam bulan Ramadan, dan meremehkan Ramadan itu sendiri pun ada. Ini perkara yang sangat kita khawatiri. Perbaikilah niat kita, tasyihun niat, betulkan niat ketika masuk bulan Ramadan. Cari keredaan Allah, cari keredaan Allah. Baru-baru ni kita dengar khutbah kan, nak cari Ramadan, nak cari Lailatul Qadar ni, kalau ikut susunan Imam Ghazali, kalau bermula dari Ahad dan Rabu, bermulanya puasa Ahad dan Rabu, jatuh 29 Ramadan. Tetapi kita tak tahu. Sebab Nabi kata untuk menentukan hari raya mesti guna jalan ru'yah. Tak jumpa ru'yah, barulah hisab. Ru'yah ni apa? Tengok anak bulan. Tengok 29 Ramadan ni, tengok anak bulan. Nampak tak? Kalau hujan je macam ini tak nampak, memang 30 hari lah kita berpuasa. Nabi SAW sekali je cukup 30 hari untuk Ramadan. Yang lainnya 29 hari, 29 hari Ramadan, 29 Ramadan je. Ya. Bakinya tak. Lebih dikatakan 5 kali jumpa, sekali tak jumpa. Disebutkan dalam sejarah. Boleh rujuk dalam kitab atau buku Ustaz Mahathir Jul. Ya. Mahathir Jul dia tulis rapi dan tersusun cantik. Bagus jadikan rujukan untuk kita berdepan atau menempuh keberadaan kita dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Itu yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, malam penuh keberkatan. Tuan-tuan tolong cari ya. Malam tu kalau penuh berkah, Allah setiap saat itu berkah. Kalau kita sedekah air botol mineral ni satu saja, lebih baik daripada sedekah 1000 botol kali dengan 83 tahun. Banyak lagi tuan-tuan. Lebih baik. Lebih tak tahulah kiraan macam mana. Itu baru sebotol. Ini satu set, satu carton, satu bungkus banyak. Itu baru air mineral. Apatah lagi tuan-tuan sumbangkan mineral. Kali ini nak sumbang orang kain batik lah, kain plekat lah. Yang mampu kain plekat disumbangnya. 10 hari disumbang kain batik. Walaupun dia kasih seorang, tak ada masalah. Mudah-mudahan kenalah sedekah ini. Dia kasih jubah, dia kasih ikut kemampuan. Tak mampu, senyum pun dapat sedekah tak? Senyum. Beri salam, assalamualaikum Tuan Haji, sihat? Ya, PKP macam mana, okey? Dia tak tanya COVID, bukannya PKP boleh? Okey je lah tuan-tuannya. Itu kita. Jadi kita kena tahu nilai. Kalau kita boleh tahu nilai RM1, boleh tahu nilai 1 juta, nescaya orang rebut. Malam Lailatul Qadar, saya nak kasih 1 juta. Oh, berebut 1 jutanya. Tetapi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1 juta itu. Ya, Allah. Tak tahu macam mana nak naikkan. Sebab itu sedekahlah. Setiap malam tu, disebut malam ni tuan-tuannya, bukan siang, malam. Lailatul Qadar. Dengar baik-baik. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam je.
yang dapat 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Cari waktu malam. Iktikaf lah. Walaupun dalam keadaan iktikaf pun dikira selahzah. Lamanya mengambil wuduk, kita duduk. Kadar lamanya ambil wuduk, kita duduk sekarang itu. Pun tak apa. Tapi jangan lupa niat iktikaf. Macam tuan-tuan duduk sekarang ni, tolong jangan lupa niat iktikaf ya. Saja aku iktikaf di masjid ni kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah, bahasa Melayu pun boleh. Dapat pahala iktikaf. Ya. Dan ada iktikaf. Kita keluar, kita masuk balik, kena niat balik. Pergi tandas, masuk balik, kena niat balik. Begitulah nak iktikaf ni. Ya. Biar banyak pahalanya. Baik, itu yang ketiga, penuh keberkatan. Allah buktikan dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailati mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada satu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ingatlah, ya. Allah nak berikan keberkatan malam ni macam-macam. Surah Dukhan mau masuk. Tadi kita baca surah Al-Qadar. Ya. Kemudian kita baca surah Baqarah, Syahr Ramadan Lazi. Ini dinyatakan lagi bahawa Al-Quran itu memang diturunkan pada malam yang berkat saja. Iaitu malam bila? Dalam surah Dukhan ayat yang ketiga. Malam penuh berkat ini adalah malam Lailatul Qadar, dan dia juga merupakan menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Yang keempat, turunnya Jibril tuan-tuan malam tu. Dipanggil roh. Roh ni ya. Roh ni ya, sebagaimana ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril sebagai sayyidul malaika, penghulu malaikat. Ya. Dengan izin Tuhannya turun para malaikat. Ingat tuan-tuan, senang ke malaikat nak turun? Kita tahu malaikat Jibril turun ni hanya menyampaikan wahyu. Tetapi malam Lailatul Qadar, Jibril turun sekali sebagai mengetuai rombongan ini, mencari orang yang bermohon, berdoa, bermunajat, solat dan sebagainya. Cari. Mana ada tak? Tuan-tuan tak boleh terbayang macam mana Jibril boleh datangi setiap manusia yang beriman, berdiri depan Allah. Tengok seorang-seorang. Bila dia beribadah, maka salamun hiya hatta matla'il fajr. Jibril ni ucap salam pada orang. Tuan-tuan, macam mana boleh sampai setiap orang pun didatanginya? Kan berjuta, berbilion manusia. Begitulah seperti malaikatul maut. Satu saat boleh mencabut ribuan nyawa. Betul? Maka ini penghulu lagi hebat daripada ahli jawatan kuasanya. Ya. Dia lebih boleh ke sana dalam sekelip mata boleh. Ya. Dan dia boleh berada. Kan kita pernah dengar dulu seorang alim di Malaysia ni, orang alim dijemput untuk buat ceramah Maulid Rasul, atau tak ingatlah saya ceramah apa. 40 tempat jemputan dia. Waktu yang sama. Tapi keseluruhannya dia pergi. Itu manusia. Ini kan pula Sayyidul Malaikah, penghulu malaikat. Boleh pergilah mana-mana. Bagi Allah Ta'ala, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah perkara biasa je, mudah. Allah Akbar. Jadi turun para malaikat, bukan turun saja cari orang ni. Sedangkan Allah Ta'ala boleh tahu, tak payah malaikat boleh. Allah boleh tahu siapa yang bangun dan tak bangun. Tetapi sengaja Allah turunkan, nak datangkan nak bagi tahu pada Nabi, gembiralah wahai Nabi tentang turunnya malaikat ini lagi. Ya. Tak payah tunggu turun ayat Quran. Ini dah sudah memadai. Ya. Keistimewaan ar-ruh atau malaikat Jibril yang disebut dalam ayat di atas adalah bagi menunjukkan kemuliaan, keutamaan malam itu. Sangat utama tuan-tuan, penting sangat malam itu. Ya. Kalaulah malam tadi kita beribadah, Allah, sujud syukur kita, ya. Malam ni kita tingkatkan lagi, sebab kita tak tahu akan berakhir 29 ke atau berakhir 30 Ramadan, tak tahu. Sebab kita buatlah setiap malam, carilah, haraplah, rebutlah, ya, supaya kita dapat. Yang kelima dipanggil malam kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam yang penuh berkat itu hingga terbit fajar. Tuan-tuan,
ada satu badan NASA dipanggil. Dia ni mula-mula tak percaya apa yang Nabi sabdakan. Nabi kata malam itu malam tak ada bintang. Tu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tak hingar-bingar, tak ada. Tak sibuk hiruk pikuk, tak ada. Tenang, dipanggil salam, sejahtera. Malam itu sampai bila? Terbit fajar. Terbit fajar ni apa? Azan subuh. Tak ada pun. Sebab tu saya bagi tahu pada tuan-tuan, para alim ulama akan semayang tengok lagi. Tingkap jari, ya. Bukan semayang je, tidak. Cari lagi, ya. Bukan banyaknya ibadah, tetapi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yang mana paling baik amalan kita. Tak semestinya banyaknya amalan, tetapi nak cari yang terbaik daripada amalan-amalan ini. Ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Kalau dapat 2 rakaat tahajud, alhamdulillah. Tetapi terbaik dengan betulnya rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, cukup komplit, dengan tawajunya, dengan khusyuknya, meraih sungguh-sungguh solat yang luar biasa. Ya, kali ni buat yang terbaik 10 terakhir ni. Intikaf dengan baca banyakkan Al-Quran, baca, asyik baca lagi gitu, gitu ya. Saking seronoknya nak tunggu bulan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, buat. Malam itu sejahtera tuan-tuan, aman, damai. Habis Ustaz bunyi mercun yang mana Ustaz? Malam tu tak akan bunyi apa. Ini Allah Ta'ala menyatakan, tak ada dah sejahtera malam itu, tak ada hiruk pikuk, mesti ada saat itu, ya. Macam ada malaikat lalu pula kita rasa. Begitu kan. Baik. Dan yang keenam, dicatatkan takdir tahunan. Tuan-tuan, malam tu dicatatkan takdir tahunan kita. Ajal maut. Tahun ni sepatutnya kita meninggal dunia, tetapi oleh kerana kita ziarah orang, kita sedekah banyak, Allah tangguhkan takdir ajal maut, tunda lagi, buat catatan tahunan. Itu dipanggil malam, dipanggil dicatatkan takdir tahunan, yang mana Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. Buktinya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya? penuh hikmah. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim bahawa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun Lauh Mahfuz dah tulis, tetapi dalam pengetahuan Allah, Allah lebih tahu terhadap hamba-hamba dia yang dijadikan dan diciptakan. Allah lebih tahu. Ya tuan-tuan. Ini syukurlah kita, alhamdulillah. Tapi kita kena tahu nilai yang itu. Baik. Dan yang terakhir, dosa diampunkan. Tuan-tuan, tak nak ke dosa kita diampunkan oleh Allah? Habis Ramadan seperti kain putih, tak nak ke? Carilah yang terakhir ini, ya. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu. Ya. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Ya, 7 keistimewaan yang dikaji selidik oleh para alim ulama cendekiawan dan kitab-kitab tafsir, bahawa kita kenal barulah kita laksanakan. Tak kenal, kita bila orang tanya Lailatul Qadar, okey saja. Tetapi ada setengah orang bila sebut Lailatul Qadar takut, dapat tak itu. Ya. Jadi mudah-mudahanlah dengan perkongsian yang sedikit ini tuan-tuan, yang kita membicarakan tentang Lailatul Qadar, kita orang yang pertama akan Allah pilih mendapat Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr fi hazi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami malam Lailatul Qadar pada malam ini, pada tahun ini, dan pada setiap tahun, ya Allah. Imam Syafi'i dapat saban tahun. Kadang-kadang dia jumpa 17 Ramadan,
Kadang-kadang jumpa 18, kadang-kadang 19. Tapi Imam Syafi'i kerap jumpa 21 Ramadan. Itu Imam Syafi'i. Dia mencari sungguh-sungguh dan dinukilkan dalam kitab-kitabnya. Kita bukan seperti imam, orang cendekiawan, kita orang awam je. Tapi kita cubalah cari tuan-tuan, sesaki baki usia kita ini, cubalah ikhtiarkan, iktikaflah seberapa yang mungkin, buatlah amal yang terbaik sepanjang bulan, sepanjang 10 terakhir ini, ya. Jangan tunggu genap je pergi bazar, genap je pergi. Jangan tuan-tuan, kita tak tahu bila jatuhnya ganjil itu. Sebab ganjil itu rahsia. Cuma Nabi kata carilah malam 21, malam 22. Allah suruh cari, tapi tak pasti adakah malam 21 itu benar-benar 21. Kadang-kadang yang 21 baru masuk 22. Begitu. Tak tahu. Kalau kena 30 hari, habis kita. Kalau kena 29 hari, Allah, untung kita sebab kita juga cari ganjil. Tetapi kalau genap itulah menjadikan ganjilnya ketika itu. Dia kira daripada akhir. Ya, malam 30 Ramadan tu dikira 29. Ada juga, ya, ada dikira begitu. Ya. Jadi kita tengok keadaan. Ya, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik daripada saya dan ilmu saya, mohon ampunkan mengambil masa tuan-tuan. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kongsikan pada petang ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik daripada saya dan ilmu saya. Mohon ampun, maaf zahir batin, ya. Jumpa setahun kita jumpa tuan-tuannya. Tahun depan kita jumpa, alhamdulillah. Kali ini saya tak jumpa seorang lagi, haji ada seorang selalu kat depan dan suka bertanya tu. Saya tak jumpa dah. Tak ingat namanya siapa, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia seandainya dia ada. Kalau tak ada, mudah Allah pilih dia di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan masuk syurga tanpa izan azab. Amin. Dan mudah kita pun gitu juga. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.